Tajuk soal mungkar dan nakir. Soal mungkar dan nakir. Tadi kita sebut tentang satu sahabat nama Sa'ad bin Mu'az. Ini ada sikit tentang beliau seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ketika Sa'ad bin Mu'az wafat, Arash bergegar. Arash bergegar. Kamu tahu dah apa yang berlaku sekarang? Nabi habaq. Masya Allah. Arash bergegar. Seluruh pintu langit dibuka. Dan sebanyak 70,000 malaikat menyaksikan keadaan itu. Kemudian dia juga mendapat himpitan kubur. Jadi kita duk sebut apa dia? Tak maulah, ya Allah, takutlah, minta jauh lah, minta jauh apa. Nabi kata kalau selamat, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az, tapi dia juga dihimpit, maka yang lain juga dihimpit. Maka ulama kata mereka yang kalangan maksum tidak dihimpit. Pasal apa? Pasal mereka ni sudah terpelihara, para nabi dan rasul, tidak ada himpitan kubur. Lain daripada mereka akan ada himpitan. Cuma bezanya soleh dengan tidak soleh. Yang maksiat, yang fasik, yang munafik memang cukup beratlah himpitan kubur. Adapun orang yang soleh akan ada juga, tetapi dengan cara yang kita dah sebut tadi, penuh dengan kelembutan. Kedua-dua malaikat itu ditugaskan untuk menyoal orang-orang yang sudah mati. Yang sudah mati. Yang tak mati lagi, mereka tak main tanya. Mereka tahu sungguh mati ke tidak. Kita ni kadang-kadang kita buat mati, orang pasal mati sungguh. Kadang kita ni pengsan atau koma, ni yang mati sungguh. Maka malaikat akan menyoal mereka itu, iaitu meliputi orang-orang mukmin, orang kafir, munafik, kecuali para anbiya dan rasul. Dia kata kat sini tuan-tuan, siapa yang tidak disoal? Para nabi dan juga para rasul. Lain semua kena tanya. Orang kafir pun kena tanya. Orang kafir pun kena tanya. Confirm mereka tak boleh nak jawab. Memang mereka tak boleh nak jawab. Oh, kita alhamdulillah orang beriman, kita boleh jawab. Belum tentu lagi. Pasal apa? Belum tentu. Kita duk main masjid selalu. Kalau kata duk main masjid selalu, boleh lepas daripada soalan mungkar nakir syok. Oh, kena soalan itu diajukan pada kita, tak tahu lah lepas ke tak lepas. Tengoklah kita dengan Allah Ta'ala hubungan macam mana. Kita dengan Nabi hubungan macam mana. Kita dengan Quran. Okey ke tak okey? Baca, amai, sampaikan. Jangan dah buat peraduan. Tahu peraduan? Siapa suara sedap, siapa teranum bagus. Bukan yang tu tujuan dia. Nanti bila ditanya kat situ barulah sedang kat kita, boleh ke tak boleh nak menjawab. Lah kita soal dulu sebelum kita mati. Dia kata hasibu an qabla an tuhasabu. Tanya dululah, kita buat test dulu sebelum yang betul-betul punya soalan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah daripada Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'a ni'alihim atahum malakan fayaq'udani fayaqulan lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fa amma al-mu'min fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluh
qala fayaqulan unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an wa amma al-kafiru wal munafiqu fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayaqulan la daraita wa la talait wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan fayasma'uha man yalihi ghairas saqalain. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maksudnya bahawasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu bila dimasukkan ke dalam kubur, maksudnya tadi kita dah sebut barzakh lah, kan? Barzakh, tak kira lah mati dia macam mana keadaan barzakh. Dan orang-orang yang menghantarnya pulang, ia masih mendengar hentakan tapak kaki mereka itu. Roh dah masuk dah kat dia, dia dengar pakat duk tinggal dia seorang-seorang. Maka datanglah dua orang malaikat lalu membangunkan dia dan bertanya, apakah pengakuan kamu tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Adapun orang mukmin, ia menjawab, aku mengaku bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah SAW, kedua-dua malaikat itu berkata, tengoklah tempat duduk kamu daripada neraka, sesungguhnya Allah menggantikannya dengan syurga. Maka malaikat itu memperlihatkan semuanya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka dikatakan kepadanya, apakah pengakuan kamu tentang orang ini? Jawabnya, aku tiada kenal, aku tak kenal dia ni. La adri, aku tak kenal dia ni. Aku kata, apa yang orang kata sahaja, orang kata macam tu, aku pun ikutlah. Aku pun tak tahu dia ni siapa yang sebenar. Kan? Tak tahu Muhammad mana. Oh, jangan duk kata macam tu lah. Nabi kita buh nama penuh Muhammad. Elok lagi Nabi Muhammad SAW bagi Mamat tu kan? Tak tahu orang kata macam tu, saya ikut. Kedua-dua malaikat itu berkata, kamu tidak mengerti dan tidak mahu mengerti. Lalu dipukulnya satu kali dengan tongkol besi, dan ia menjerit dengan kuatnya hingga didengari oleh semua makhluk yang berada sekelilingnya selain daripada jin dan manusia. Lembu kat situ pun dengar. Ayam. Tapi tak boleh nak bersuara. Boleh cakap, kita pun jadi takut. Kan? Weh, kuat oh, dia kena pukul. Lembu sebut. Kan? Dasar pada hadis ini, apa dia? Iaitu mayat dengar tu bunyi kasut. Qar'a ni'alihim. Ni'al tu kasut. Hentakan kasut. Jadi ulama kata, hadis ni, ada ini hadis sahih Bukhari Muslim, kan? Hadis ni menunjukkan bahawasanya tidak salah pakai kasut, selipar atas kubur. Ni jadi isu juga. Kan? Ni jadi isu. Media sosial dia jadi isu yang ni. Bolehkah bawa kasut atas kubur? Mayat duk bawa. Duk pijak kubur pakai kasut. Mana boleh? Haram. Kan? Dia omai dalil dia apa? Rupanya ada dalil pihak yang satu lagi. Tak ada masalah apa. Kan? Bukan niat tujuan dia nak menghina ahli kubur. Kan? Dia pakai kerana dia nak jaga kaki dia, kok ada batu tajam ke, kok ada duri ke, kok ada kaca, mana Nabi tahu. Kan? Tak ada salah pakai. Berdasar kepada hadis ni, dia tengok, oi, dia juga. Kan? Qar'a ni'alihim. Kan? Hentakan kasut mereka atas kubur, si mati tu dengar.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita jadi orang yang mukmin, yang soleh, yang kuat takwa kita, kan? Mudah-mudahan kita selamat berada dalam barzakh kita. Kita tak tahu kat mana kita akan disimpankan. Mati bila, kat mana nak disimpan, kita tak tahu. Berapa ramai rakyat Malaysia yang disimpan di luar negara, kan? Dia orang Kedah tapi simpan dekat Johor. Dia orang Johor simpan dekat Sabah. Dia orang Sarawak simpan kat Brunei. Nampak kan? Berapa banyak sahabat-sahabat saya yang simpan di Syria. Simpan di Syria. Orang Pulau Pinang simpan di sana. Orang Terengganu, satu keluarga lagi. Dia, isteri dia, anak sulung dia simpan di sana. Tawak balik dah, kan? Gitu tuan-tuan. Apa-apa kat mana pun tak ada masalah, jangan duk risau, kan? Yang kita nak risau apabila ni kita tak boleh nak menjawab. Yang kita risau kita tak selamat daripada mungkar dan nakir ini. Yang kita bimbang dan risau apabila kita tidak dapat taman daripada taman syurga. Dia yang tu saja. Dia tak dapat yang ni, dapat yang tu. Kita mintalah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah setakat itu saja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafarah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi